Hai semua, saya Laksana dari Warna Bumi di Social YouTube Channel. Hari ini, saya nak bercakap tentang permainan tradisional. Okey, inilah gambar-gambar permainan tradisional. Dua puluh permainan tradisional. Getak atas para. Permainan individu ini sering dimainkan oleh kanak-kanak lelaki. Hanya memerlukan kawasan gelanggang yang sederhana luas. Tidak memerlukan banyak peralatan selain kayu yang didamakan ke dalam tanah. Setiap pemain perlu memiliki getak induk masing-masing. Melakukan penentuan giliran menggunakan kaedah lai-lai li tam long. Seterusnya menggunakan kaedah one two song bagi penentuan pemain terakhir. Setiap pemain meletakkan getak taruhan masing-masing di atas para. Seterusnya, ketinting kapal terbang. Kanak-kanak perempuan menggemari permainan individu ini, membuat gelanggangan permainan dengan cara menggoreskan di atas permukaan tanah. Selain gelanggang, setiap pemain mestilah memiliki gundu masing-masing. Melakukan penentuan giliran. Permainan pertama memulakan ting-ting. Seterusnya, ketinting buku. Permainan ini merupakan kegemaran kanak-kanak perempuan berbanding kanak-kanak lelaki. Selain aturan permainan gelanggang bagi ketinting, ini juga berbeza daripada ketinting kapal terbang. Melakukan penentuan giliran menggunakan kaedah lai-lai li tamplong dan seterusnya mantusong. Kesemua pemain meletakkan gundu masing-masing di petak pertama. Permainan pertama memulakan permainan. Gundunya dikutip ketiga berada selari dengan kedudukannya. Batu sereman. Kanak-kanak perempuan memonopoli permainan ini. Guli, batu, kerikil sederhana besar, biji getah atau pundi-pundi kecil dijadikan sebagai buah. Permainan utama memulakan permainan dengan cara menaburkan buah sereman. Jika ada buah yang bersentuhan, maka status pemain ini dianggap mati. Setiap peringkat buah adalah berbeza mengikut urutan aturan yang telah ditetapkan. Seterusnya, aci sorak. Kanak-kanak lelaki dan perempuan menggemari permainan individu ini dan mereka bermain bersama-sama. Undian dilakukan untuk mendapatkan seorang pemain yang berperanan sebagai pencari, manakala permainan lain dikenali sebagai awak-awak. Tiang atau pokok dijadikan rumah undak untuk pencari membuat kiraan. Pencari memulakan permainan dengan cara menutup matanya sambil membuat kiraan dari 1 hinggalah ke 100. Sejurus selesai membuat kiraan, pencari memulakan pencariannya. Seterusnya, cari cucu. Permainan ini amat menyeronokkan dan ianya menjadi kegemaran kanak-kanak lelaki dan perempuan. Sebatang kayu dijadikan sebagai tongkat dan sehelai kain atau sapu tangan digunakan dalam permainan ini. Undian dilakukan bagi mencari seorang pemain yang berperanan sebagai nenek, manakala pemain lain dikenali sebagai cucu. Kesamaan cucu berpegangan tangan antara satu sama lain untuk membantu satu bulatan sambil mendendangkan lagu. Kesemua cucu bergerak mengelilingi nenek dan berada di tengah-tengah bulatan. Seterusnya, kala panjang. Permainan berkumpulan ini merupakan kegemaran kanak-kanak lelaki. Membuat gelanggang
dengan cara menggoreskan di atas permukaan tanah. Setiap kumpulan terdiri dari 3 pemain awal-awal dan 1 pemain sebagai ketua kumpulan. Apabila salah seorang pemain penyerang berjaya disentuh, maka kumpulan ini dikira mati. Pertukaran giliran dilakukan dan pasukan pertahanan mengambil peranan sebagai pasukan penyerang pula. Seterusnya guli. Permainan individu ini sering dimainkan oleh kanak-kanak lelaki. Setiap pemain perlu mempunyai beberapa guli, taruhan dan sebiji guli indah. Satu bulatan digoreskan di atas tanah. Kesemua guli taruhan diletakkan di dalam bulatan. Permainan pertama memulakan permainan dengan cara melontak guli diindaknya dan disasarkan ke arah guli taruhan yang berada di dalam bulatan. Guli taruhan yang keluar dari bulatan dikutip menjadi miliknya, manakala guli indak tidak boleh disentuh atau diambil. Seterusnya, jalak itik. Permainan ini menjadi kegemaran kanak-kanak lelaki dan perempuan. Malah, mereka bermain bersama-sama. 2 orang pemain dilantik sebagai ketua dan mereka dikehendaki mencari ahli kumpulan masing-masing. Setiap ketua memilih nama samaran masing-masing. Hanya mereka berdua sahaja yang mengetahuinya. Kedua-dua ketua berdiri secara berhadapan sambil memegang tangan masing-masing dan diangkat sedikit ke atas sambil mendendangkan penyanyian. Awak-awak berjalan di bawah tangan kedua ketua tersebut. Seterusnya, konda-kondi. Kanak-kanak perempuan kurang menggemari permainan berkumpulan ini. Memulakan undian untuk mendapatkan giliran sebagai pemain kumpulan utama dan pemain kumpulan kedua. Lubang dilorek di atas permukaan tanah. Pemain utama meletak kayu ana melinting lubang. Lalu menguis kayu anak menggunakan kayu ibu. Pemain kumpulan kedua berusaha menangkap kayu anak yang melambung di udara. Jika kayu anak berjaya disambut, maka kumpulan utama dikira mati. Giliran permainan bertukar, kumpulan kedua akan mengambil peranan sebagai kumpulan utama pula. Seterusnya, sepak raga. Selain kanak-kanak lelaki, lelaki dewasa juga menggemari permainan ini. Sebelum memulakan permainan, sebiji sepak raga yang diperbuat daripada rotan diperlukan. Kesemua pemain berdiri dan membentuk satu bulatan. Salah seorang pemain memegang bola raga lalu melambung ke arah rakannya. Pemain menimang bola sekali atau beberapa kali sebelum menendang ke arah rakannya yang lain. Setiap pemain mestilah memiliki kemahiran menimang bola agar ianya tidak jatuh ke tanah. Seterusnya, balengtin. Permainan berkumpulan ini dimainkan bersama oleh kanak-kanak lelaki dan perempuan. Melakukan undian terlebih dahulu untuk penentuan giliran sebagai pemain kumpulan utama dan kumpulan kedua. Sebelum memulakan permainan, tim disusun terlebih dahulu. Pemain daripada kumpulan utama memulakan permainan dengan cara membaling bola ke arah tim. Setiap pemain dibenarkan membuat 3 kali lontaran untuk menjatuhkan ke semua tim. Seterusnya, susun selipar. Permainan ini dimainkan oleh kanak-kanak lelaki dan perempuan dan mereka bermain sama-sama. Peralatan yang diperlukan adalah 3 belah,
selipar dan sebiji bola tenis. Permainan pertama diberikan daripada kumpulan utama memulakan permainan dengan cara membaling bola ke arah selipar yang telah disusun. Setiap pemain dibenarkan membuat 3 kali lontaran untuk menjatuhkan ke semua selipar. Pemain kedua dari kumpulan utama boleh menyambung permainan dengan melontar bola bagi menjatuhkan bagi selipar yang ada. Seterusnya, main tikam. Permainan individu ini amat popular di kalangan kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak duduk bersila atau bersimpu semasa melakukan permainan ini. Alatan tikam dilambung ke udara. Setiap pemain mestilah mahir mengawal alatan tikam agar ianya jatuh terpacak di atas permukaan tanah yang gembur. Jika alatan tikam jatuh tanpa terpacak, maka permainan ini dianggap mati. Setiap pemain melakukan permainan ini mengikut tahap yang telah ditetapkan. Seterusnya, dam haji. Permainan strategi ini dimainkan secara individu. Selain kanak-kanak lelaki, lelaki dewasa juga menggemari permainan ini. Permainan ini dimainkan di kawasan anjung gemar, manakala lelaki dewasa lebih gemar bermainan di kedai kopi sambil berbual kosong. Setiap pemain berusaha mengalahkan lawan masing-masing dengan cara memakan buah dam lawannya. Permainan ini mengambil masa yang agak lama kerana setiap pemain perlu berfikir dan berupaya memerangkap pihak lawan bagi mengalahkannya. Pemain yang berjaya memakan kesemua buah dam milik lawannya dianggap memegangi permainan ini. Seterusnya, aji terbang. Sama seperti dam aji, permainan ini juga digemari oleh kanak-kanak lelaki. Tetapi, lelaki dewasa tidak menggemarinya. Cara susunan buah dam adalah sama seperti permainan dam aji. Cuma cara dan peraturannya ada sedikit perbezaan. Permainan dimestikan makan buah dam pihak lawan jika ada peluang. Sekiranya permainan tidak makan buah dam milik lawannya sama ada dengan sejangga ataupun tidak, maka buahnya akan dirampas. Menariknya, apabila buah dam berstatus aji, maka buah aji ini boleh terbang dan berhenti di kesemua arah. Seterusnya, congkak. Permainan individu ini dimainkan oleh kanak-kanak perempuan. Selain kanak-kanak perempuan, dewasa termasuklah ibu-ibu dan nenek-nenek juga menggemari permainan ini. Guli batu kerikil kecil ataupun biji getak dijadikan buat congkak. Pemain menggali lubang bagi membuat gelanggang permainan. Setiap pemain memasukkan 7 biji buah congkak ke dalam setiap lubang congkak. Permainan dimulakan serentak dan setiap pemain berusaha menambah bilangan buah congkak di dalam lubang rumah masing-masing. Seterusnya, lompat gala. Kanak-kanak perempuan menggemari permainan ini, manakala kanak-kanak lelaki tidak meminta ini dan mereka lebih gemar membuat onar. Getah gelang di jalan menjadi rantainya getah yang panjang. Kemudian kesemua pemain melakukan undian bagi menentukan giliran untuk tempat pertama, kedua dan seterusnya. Pemain yang kalah di dalam undian ini akan mengambil giliran di tempat yang terakhir. 2 orang pemain ditugaskan memegang
kedua belah hujung rantaian ketak. Manakala pemain giliran pertama memulakan permainan dengan cara melompat melempasi rantai getak yang dipegang oleh rakan mereka. Kedudukan ketak dinaikkan mengikut tahap permainan yang telah ditetapkan. Seterusnya, awan bola. Permainan individu ini dimainkan di kawasan anjung rumah ataupun di rumah. Pemainan perlu menyediakan peralatan permainan, termasuklah bola kertas, pemain, gol serta palang permainan. Kedua-dua, permainan menyusun kedudukan pemain masing-masing. Memulakan sepakan bola dengan cara menjentik pemain ataupun menumpuk pemain. Jika terkunyah, baik, bola meluncur laju ke arah gol. Seterusnya, gasing. Okey. Permainan individu ini dimainkan di kawasan halaman rumah. Membuat satu bulatan dengan cara menggoreskan di atas permukaan tanah. Melakukan penentuan giliran dengan cara setiap pemain melontar gasing masing-masing ke arah garisan penentuan. Gasing yang jatuh paling hampir dengan garisan penanda serta berpusing akan mengambil giliran di tempat pertama. Manakala gasing yang jatuh paling jauh daripada garisan penanda atau gasingan tidak berpusing dijadikan sebagai gasing penahan. Sekian, terima kasih.